Hai, Assalamualaikum. Saya Nasyairah binti Maghazali bernombor matrik A176040. Saya bersama 4 orang lagi rakan saya akan membentangkan mengenai kaedah pendidikan bagi mewujudkan sektor pelancongan yang lestari. World Tourism Organization mendefinisikan pelancongan lestari ialah sebagai memenuhi keperluan semasa pelancong dan destinasi pada masa yang sama, melindungi dan meningkatkan peluang-peluang untuk masa hadapan, menuju kepada pengurusan semua sumber jaya yang berkaitan melalui cara di mana keperluan ekonomi, sosial dan estetika dapat dipenuhi, sementara mengekalkan integriti budaya, proses ekologi penting, kepelbagaian biologi dan sistem sokongan hidup. Terdapat beberapa kepentingan pendidikan pelancongan lestari. Yang pertama, sumber masih boleh dipelihara atau diselamatkan. Yang kedua, perancangan, komitmen dan penglibatan pihak pengurusan serta pihak yang berkepentingan dalam pengurusan sumber. Dan yang ketiga, strategi untuk memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan kelebihan generasi masa depan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pendidikan pelancongan di negara Malaysia dan Australia. Di Malaysia, pelancongan berasaskan pendidikan telah dibangunkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan pada tahun 2001. Pelancongan pendidikan merupakan program yang bertujuan memperoleh pengetahuan baharu yang berkaitan dengan disiplin pelajar yang bergerak ke lokasi tertentu. Hal ini demikian akan meningkatkan modal sosioekonomi dan pemberian kuasa kepada pelajar dan masyarakat tuan rumah di seluruh dunia. Pelancongan ini sebenarnya produk yang telah lama berkembang dalam sistem pelancongan dunia. Selain itu, negara Malaysia juga menerapkan pendidikan alam sekitar yang merupakan satu komponen penting dalam hampir semua destinasi ekopelancongan. Kelestarian pelancongan ini amat perlu didedahkan kepada orang awam dan pelancongan khususnya oleh sebab pemeliharaan alam semula jadi ini melibatkan semua pihak. Pelbagai pendekatan yang dapat dilakukan bagi mendidik pelawat mengenai kawasan pelancongan dan cara-cara meminimumkan impak di kawasan pelancongan. Pendidikan bagi kelestarian di Australia telah berkembang sejak 30 tahun yang lalu. Sejak persidangan pertama pendidikan alam sekitar di Australia pada tahun 1970, fokus telah beralih daripada ekosistem semula jadi kepada mempersiapkan setiap individu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pemahaman untuk membuat keputusan terhadap alam sekitar. Antara komponen yang terdapat dalam pendidikan lestari ini adalah menjangkakan kesan perbuatan individu terhadap masa depan. Perkara ini akan mewujudkan hubungan antara jangka masa panjang dan tindakan segera serta memotivasikan masyarakat untuk bertindak dengan kemanfaatan kepada alam sekitar. Seterusnya, satu usaha besar juga telah dipergiatkan dengan membangunkan kapasiti pendidik dan ejen perubahan. Hal ini demikian kerana pendekatan yang menjurus terhadap perbahasan dalam masyarakat ini secara langsung akan meningkatkan kepercayaan dan kemahiran untuk bekerjasama dalam menjalankan pelancongan lestari. Dengan ini, ia akan memudahkan peralihan kepada pemikiran kelestarian bukan sahaja dalam sektor pendidikan, malah tadbir urus institusi pendidikan itu sendiri. Negara seterusnya ialah Slovenia. Slovenia merupakan negara mempromosikan pelancongan lestari dengan mencapai status Slovenia Green bagi menjaga alam sekitar di seluruh Slovenia. Di Slovenia juga telah menggalakkan orang ramai untuk berjalan kaki daripada membawa kereta. Ini bagi mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dan sambil menikmati alam semula jadi semasa berjalan kaki. Terdapat juga Garden Village Plan iaitu pelancong dan pengunjung dapat menikmati pelbagai tumbuhan hijau dan melakukan pelbagai aktiviti yang menarik seperti menanam sayuran organik. Selain itu, negara Botswana juga tidak kurangnya dari segi pelancongan lestari. Negara ini merupakan salah satu safari yang terbaik dan memiliki peratusan geografi yang tinggi hanya untuk pemulihan. Dia letak Okavango merupakan tapak warisan UNESCO yang terkenal dengan rumputnya hijau yang terbentang luas. Pengunjung dan pelancong dapat menyusuri sungai sambil melintasi buaya dan menyusuri beluka bersama-sama gajah yang sangat jinak.
Kombinasi persekitaran, pemandangan dan penduduk bersuara yang murah hati dan ramah menjadikan destinasi safari menjadi sebagai pelancongan lestari di peringkat antarabangsa sehingga kini. Pendidikan berfokuskan kepada pelancongan lestari di negara Turki dapat dibahagikan pada dua jenis, iaitu projek pendidikan alam sekitar dan program Eco-School. Bagi projek pendidikan alam sekitar, ia telah mewajibkan pelibatan daripada pihak sekolah bagi sekolah rendah dan menengah walaupun digunakan sebagai program sukarela. Terdapat 3 mekanisme utama bagi pelaksanaan projek ini, antaranya adalah pendidikan bertemakan alam sekitar. Mekanisme ini dijalankan melalui beberapa program seperti seminar, bengkel dan pameran yang membincangkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar seperti pembuangan sampah, pencemaran dan kemusnahan habitat. Seterusnya, mekanisme kedua adalah audit persekitaran, iaitu merujuk kepada program yang dibimbing oleh guru dalam mengatasi masalah persekitaran, iaitu faktor kepada masalah alam sekitar dan kesannya terhadap persekitaran dan kehidupan lain. Selanjutnya, mekanisme ketiga adalah tindakan persekitaran yang dibantu oleh guru sekolah dalam pelaksanaan kajian secara umum dan khusus terhadap alam sekitar dan menyediakan paparan maklumat berkaitannya. Sebaliknya, bagi program Eco-School adalah merupakan program melalui pendekatan Plan Do Check Act. Program ini adalah program pengurusan dan persijilan persekitaran antarabangsa, iaitu berdasarkan prinsip sistem pengurusan persekitaran EMS. Antara usaha program ini adalah memupuk para pelajar sekolah rendah dan menengah dalam menghayati kepentingan melindungi dan mengekalkan persekitaran ekologi. Salah satu aktivitinya adalah Pesta Eco-School yang menerapkan nilai kepada para pelajar, iaitu kepentingan melindungi alam sekitar dan menyumbang kepada pembinaan kesedaran alam sekitar melalui penganjurannya. Sebagai tambahan, anugerah bendera hijau turut diberikan kepada institusi sekolah yang memenuhi syarat dalam penyertaan program ini. Bagi negara Switzerland, pendidikan berkaitan pelancongan lestari turut diterapkan melalui pelibatan organisasi besar, iaitu Punajura. Organisasi ini telah melancarkan program berkaitan alam sekitar, iaitu Nature on the Way to School, yang menyediakan peluang dan pengalaman kepada kanak-kanak dan pelajar sekolah untuk merasai sendiri alam semula jadi semasa dalam perjalanan ke sekolah. Tujuannya adalah untuk menggalakkan kesedaran tentang alam semula jadi dalam kehidupan seharian dan menggalakkan minat serta toleransi mereka terhadap tumbuhan dan haiwan tempatan. Melalui program ini, Punajura telah menyediakan brosur, pamflet dan poster untuk membantu guru dan murid untuk mengkaji dan meroka alam semula jadi dan mengambil tindakan dari segi pemeliharaan alam semula jadi. Kebanyakan tenaga pengajar atau guru lebih gemar melaksanakan pembelajaran di luar bilik darjah dan menggunakan kawasan hijau di sekitar kawasan sekolah sebagai makmal luar. Seterusnya ialah negara China. Kerajaan China membangunkan industri pelancongan rendah karbon secara holistik supaya dapat menjemakan penggunaan tenaga, pengurangan karbon dioksida dan untuk melindungi alam sekitar. Matlamat ini merangkumi pembangunan pelancongan yang lebih mesra alam dan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Kaedah yang kedua ialah pendidikan kesedaran warisan. China terus meneroka untuk pendidikan warisan bagi meningkatkan kesedaran kepada rakyat, terutama dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, pihak berkuasa telah memulakan kempen World Heritage Walk into the University dengan menyediakan beberapa aktiviti yang menggalakkan para pelajar untuk melancong dan menjaga tempat warisan negara. Kerajaan China juga memberikan diskaun yang istimewa khusus untuk lawatan pelajar dalam bentuk tiket dan penginapan. Kaedah seterusnya ialah mengurangkan kapasiti pelawat di tapak warisan. China telah menjalankan penyelidikan mengenai kapasiti pelancong di beberapa tapak warisan seperti Dunhuang, Muzium Istana di Beijing dan Istana Petala di Lhasa. Ini kerana tapak warisan merupakan destinasi pelancongan budaya yang sering menerima bilangan pelancong yang ramai. Sebagai contoh, Muzium Istana yang boleh menerima 100,000 pelancong setiap hari. Bilangan pelancong yang ramai boleh menyebabkan cabaran besar untuk pemeliharaan tapak warisan tersebut dan kawasan persekitaran. Emiria Arab Bersatu merupakan salah satu negara yang mempunyai sektor pelancongan yang pesat di dunia. Kaedah pendidikan pelancongan lestari yang dijalankan ialah dengan pelancaran Get Into the Green Scheme oleh Pelancongan Lestari Dubai. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang tarikan lestari di bandar dan kemudahan untuk menerapkan amalan lestari ke dalam kehidupan harian. Pelancaran ini ditetapkan di dalam kalender kelestarian yang merangkumi Hari Alam Sekitar, Kehidupan Liar dan Eko-Pelancongan, iaitu pada 3 Jun yang dikenali sebagai Hari Basikal Sedunia
3 Julai sebagai Hari Tanpa Beg Plastik, 18 September sebagai Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa, 4 Oktober sebagai Hari Haiwan Sedunia dan 11 Disember sebagai Hari Gunung Antarabangsa. Seterusnya, saya terangkan pula pendidikan pelancongan di negara Eropah dan Korea Selatan. Kajian tahunan oleh firma perunding antarabangsa iaitu Mercer mendapati Eropah antara destinasi pelancongan lestari pilihan. Selain memiliki 8 ibu kota dicatatkan sebagai destinasi percutian 10 terbaik dunia, Eropah mencatatkan destinasi pilihan utama pelancong sebagai pelancongan lestari kerana terdapat pelbagai keunikan yang ditonjolkan, termasuk dari segi keindahan alam, kepadatan budaya, politik, sosial, ekonomi, kesihatan, perumahan serta pendidikan. Di beberapa negara Eropah, program bahasa Inggeris dibayar, tetapi pelajar juga boleh mendapatkan pendidikan tinggi yang murah atau keutamaan dengan mempelajari bahasa negara itu sendiri. Berikutnya, saya terangkan pula kaedah pendidikan di Korea Selatan. Kaedah pendidikan dalam pelancongan lestari yang diterapkan di negara Korea Selatan ialah penawaran beasiswa kepada pelajar tempatan dan pelajar antarabangsa. Beasiswa ini adalah beasiswa penuh meliputi yuran pengajian dan perbelanjaan sara hidup sepanjang pengajian di Korea Selatan. Tujuan beasiswa ditawarkan adalah untuk menarik lebih ramai pelajar antarabangsa belajar di Korea Selatan dan menyumbang kepada masyarakat Korea Selatan. Negara ini telah memajukan buku teks digital yang pertama di dunia yang akan diedarkan secara percuma ke setiap sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Antara kelebihan buku teks digital ialah yang pertama, penjimatan. Yang kedua, lebih ringan dan mudah disimpan. Yang ketiga, konten yang boleh disesuaikan. Dan yang keempat, boleh memelihara hak cipta pemilik. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.